Assalamualaikum. Bagi aktiviti pertama, untuk mengesan kanak-kanak yang mempunyai simptom ADHD, kami mencadangkan untuk menjalankan aktiviti menyusun cawan kertas berwarna mengikut kumpulan. Langkah pertama, guru akan meletakkan cawan secara berselera. Kemudian, kanak-kanak akan diberikan arahan untuk menyusun cawan kertas berwarna mengikut kumpulan warna masing-masing, seperti warna hijau, jingga dan juga biru. Sebagai contoh, pertama, kanak-kanak perlu menyusun cawan kertas berwarna hijau. Kanak-kanak perlu mengambil cawan kertas berwarna dan meletakkan mengikut kumpulan masing-masing. Cawan kedua ialah cawan berwarna jingga. Dan cawan yang ketiga adalah cawan yang berwarna biru. Selesai arahan yang pertama, kanak-kanak akan diberikan arahan yang berikutnya, iaitu untuk menyusun cawan kertas berwarna mengikut kumpulan susunan piramid. Sebagai contoh, kanak-kanak perlu menyusun mengikut susunan seperti ini. Dan selesai. Melalui aktiviti yang dijalankan ini, kita dapat mengenal pasti sekiranya kanak-kanak menunjukkan simptom-simptom ADHD. Kanak-kanak normal akan dapat menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat. Tetapi, sekiranya kanak-kanak tersebut menunjukkan simptom-simptom ADHD, mereka akan pertama, sukar untuk mengikut arahan yang diberikan. Kedua, mengambil masa yang panjang untuk menyelesaikan aktiviti. Ketiga, sukar untuk menyelesaikan aktiviti sehingga selesai. Dan yang keempat, sukar untuk fokus untuk menyelesaikan aktiviti. Objektif aktiviti. Aktiviti irama muzik ayam jantan adalah bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan psikomotor kanak-kanak, melatih kanak-kanak untuk fokus terhadap gerakan dan rentak lagu,
melatih kanak-kanak mengikut arahan guru dengan baik. Antara peralatan yang diperlukan adalah kertas warna, gunting, objek bulat dan juga pen atau pensel. Langkah pertama, sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaitu 3 keping kertas warna, objek bulat, pen atau pensel dan juga gunting. Langkah kedua, lakarkan 15 bulatan pada kertas warna menggunakan pen atau pensel dan objek bulat. Langkah ketiga, gunting 15 bulatan mengikut lakaran dengan berhati-hati. Langkah keempat, susun bulatan mengikut warna seperti gambar di sebelah. Langkah kelima, sediakan irama muzik ayam jantan dan mulakan aktiviti. Langkah keenam, tepuk 2 kali pada bulatan berwarna merah jambu dan tepuk sebanyak 3 kali pada bulatan berwarna biru mengikut rentak irama muzik ayam jantan. Langkah ketujuh, tepuk tangan sebanyak 2 kali pada bulatan berwarna merah jambu dan tepuk 3 kali pada bulatan berwarna biru. Langkah ke-8, memetik jari sebanyak 2 kali pada bulatan berwarna merah jambu dan tepuk 3 kali pada bulatan berwarna biru. Langkah yang terakhir, tepuk tangan sebanyak 2 kali pada bulatan berwarna merah jambu dan silangkan tangan sebanyak 3 kali pada bulatan berwarna biru mengikut rentak irama muzik ayam jantan. Mula-mula, kita perlu sediakan gunting dan beberapa straw yang berwarna-warni, kemudian ribbon dan beberapa kertas warna dan juga bakul kosong. Okey, untuk penggunaan gunting ni kita perlu memasukkan 3 jari seperti mana yang ditunjukkan dalam video. Sekarang kita boleh gunting straw tu ikut saiz yang kita nak dan kemudian kita masukkan ke dalam bekas yang disediakan. Dan untuk saiz straw tu terpulang kepada kita nak saiz macam mana, nak besar pun boleh, kecil pun boleh. Sekarang tibalah masa untuk menguntai. Pastikan hujung ribbon tu kita letakkan sellotape untuk mudahkan kita masukkan straw dan keratan kertas tu ke dalam. Okey, kita dah boleh masukkan straw dan keratan kertas ke dalam ribbon. Buat sampai habis. Cuba tengok yang kita buat ni, cantik kan, warna-warni. Okay, so kat sini ada lebihan ribbon. Kita kena ikat tau, sebab kalau tak ikat dia akan jatuh. Okay, inilah hasilnya. Selamat mencuba. Objektif aktiviti ini ialah untuk mengenal pasti simptom-simptom ADHD dalam kalangan kanak-kanak. Melalui aktiviti menguntai ini, antara simptom ADHD yang dapat dikenal pasti ialah kanak-kanak selalu menghadapi masalah untuk menumpukan perhatian sewaktu menjalankan aktiviti. Selalu mengelak, tidak suka atau enggan melakukan aktiviti yang memerlukan usaha menggunakan mental dalam jangka masa yang panjang. Kanak-kanak selalu meninggalkan tempat duduk walaupun disuruh duduk diam dan selalu tidak dapat bermain, beraktiviti atau mengambil bahagian dalam aktiviti secara senyap. Hal ini kerana aktiviti ini mengambil masa yang lama untuk menyiapkannya dan memerlukan daya fokus yang tinggi. Kali ini saya akan menerangkan tentang cara penggunaan senarai semak ADHD untuk guru. Senarai semak yang kami sediakan mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Di bahagian A ialah tentang pengisian maklumat diri murid, iaitu guru perlu mengisi tarikh, nama murid, tarikh lahir murid, nama guru, nama sekolah dan sebagainya. Ialah bahagian B, iaitu senarai semak. Bahagian ini mempunyai 2 bahagian kecil lagi, iaitu yang pertama gejala tiada tumpuan dan yang kedua ialah gejala hyperaktif dan impulsif. Berbalik kepada gejala tiada tumpuan, sekiranya guru mendapati murid menghadapi masalah seperti tidak dapat memberikan perhatian ataupun tidak mendengar arahan, maka guru boleh mengenal pasti tahap masalah mereka sama ada di tahap yang tinggi ataupun rendah.
Begitu juga dengan gejala hyperaktif dan impulsif, sekiranya guru mendapati murid selalu mengganggu aktiviti orang lain ataupun murid selalu berlari ataupun memanjat, guru boleh mengenal pasti tahap masalah mereka dengan meletakkan aras. Jika berada di tahap yang rendah, guru boleh menandakan di nombor 1 dan nombor 2. Jika berada di tahap yang sederhana, guru boleh menandakan di nombor 3, dan jika berada di tahap yang tinggi, guru boleh menandakan di nombor 4 dan juga 5. Pada bahagian C pula adalah berkaitan dengan ulasan guru. Jadi di bahagian ini, guru boleh meletakkan sebarang komen ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap murid untuk aktiviti yang seterusnya. Dan di bahagian D pula ialah pengesahan guru. Guru boleh meletakkan tanda tangan, nama guru dan tarikh melakukan pemerhatian terhadap murid. Okay, untuk program e-Sulam secara keseluruhannya ia sangat memberi impak bermakna dan baharu pada saya, walaupun kita hadapi pelbagai cabaran dugaan, tapi kita still kena kejar untuk terus berusaha hingga selesai tugasan kita dan tetap akan memberi impak yang positif untuk para guru tadika di daerah Kuala Terengganu. Daripada aktiviti sulam ini, saya dapat mempelajari tentang ADHD dengan lebih mendalam dan juga menjadi lebih kreatif bagi menghasilkan infografik, poster dan juga video supaya meningkatkan kesedaran orang lain tentang ADHD. Berdasarkan kepada program sulam yang dijalankan, saya dapat mempelajari dengan lebih lanjut mengenai apa itu ADHD, jenis-jenis ADHD iaitu impulsif, kurang memberi tumpuan dan juga gabungan. Saya juga mengetahui bagaimana cara untuk mendiagnosis kanak-kanak dengan ADHD serta rawatan yang boleh diambil untuk mengawal tingkah laku ADHD. Alhamdulillah, dengan izinnya kumpulan kami dapat menyiapkan tugasan sulam ni dengan jayanya. Dan kumpulan kami juga memberi komitmen dan kerjasama yang baik dalam tugasan. Okey, melalui tugasan ni saya dapat banyak ilmu dan input yang saya peroleh sepanjang menjalankan tugasan ni, dan untuk mendapatkan maklumat yang sahih saya perlu membuat pembacaan yang banyak. Dan melalui tugasan ni juga dia banyak memberi pendedahan kepada saya mengenai ADHD. Melalui tugasan yang diberikan, saya dapat mengetahui cara untuk mengawal tingkah laku kanak-kanak dan aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru untuk membantu kanak-kanak ADHD ini di dalam kelas. Saya dapat meningkatkan pengetahuan dan lebih mengenali tentang kanak-kanak menghadapi masalah pembelajaran jenis ADHD ini. Oleh itu, kita digalakkan untuk memperluaskan maklumat berkaitan ADHD ini supaya tidak dipandang enteng oleh sesiapa sahaja. Apa yang saya dapat sepanjang program sulang ini berlangsung adalah kerjasama yang telah diberikan oleh ahli pasukan sangat bagus. Ini kerana semasa perjumpaan diadakan, perbincangan berlangsung secara sumbang sarang bagi memastikan semua ahli turut sama terlibat dalam program sulam ini. Pelbagai manfaat dan ilmu baru berjaya diperoleh melalui program e-Sulam ini. Untuk mendapatkan semua maklumat ini, saya perlu membuat beberapa pembacaan yang berkaitan dengan topik supaya ianya diakui kesahihan dan dapat memberi manfaat khususnya kepada para guru dan semua yang terlibat. Kami menjalankan program sulam mengenai kanak-kanak yang mengalami simptom ADHD. Kami berkongsi maklumat mengenai ADHD melalui sosial media iaitu Facebook dan juga Instagram. Berdasarkan program sulam ini, saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai ADHD dan juga dapat memberikan kesedaran kepada guru mengenai kanak-kanak yang mempunyai simptom ADHD. Daripada program sulam yang kami jalankan ini, kami dapat berkongsikan pengetahuan kepada masyarakat iaitu mengenai ADHD. Saya serta ahli kumpulan saya yang lain dapat menambahkan pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai ADHD dengan mempelajari cara merancang pengajaran ataupun aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak yang mengalami simptom ADHD.